Okey, terima kasih rakan-rakan wartawan. Sebentar tadi saya bersama dengan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Wilayah Persekutuan. Kita mengadakan pertemuan dua hala di antara Kerajaan Negeri Selangor dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan yang turut dihadiri oleh wakil-wakil jabatan bagi setiap urus setia seperti Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pihak berkuasa tempatan di Negeri Selangor, Lembaga Urus Air Selangor, Air Selangor dan juga departmen-departmen lain lah. So ada beberapa isu yang kita bincangkan bersama. Isu pokok yang pertama adalah berkenaan dengan persempadanan Kuala Lumpur dan juga Selangor yang insya-Allah timeline-nya akan kita muktamadkan menjelang tahun 2025. Tetapi menjelang tahun-tahun tersebut ada beberapa urusan yang kita perlu muktamadkan melibatkan kawasan persempadanan. Dan berdasarkan pengalaman kita yang lepas, persempadanan Kuala Lumpur dengan Selangor ni agak rumit kerana ia melibatkan premis dan kawasan-kawasan yang telah tepu bena berbanding dengan kawasan hutan dan kawasan pertanian yang kita pernah tandatangani bersama dengan Pahang dan juga dengan Negeri Sembilan Darul Khusus. So hal kedua adalah melibatkan projek ataupun kawalan air yang melibatkan Sungai Kelang. Yang ini adalah penerusan terhadap apa yang kita telah bincangkan dalam pertemuan yang lepas, dan ada beberapa perkara-perkara detail yang melibatkan urus takbir di antara Kuala Lumpur di BKL dan juga pihak-pihak berkuasa tempatan, khususnya nanti selepas tanda tangan dibuat adalah berkenaan dengan maintenance ataupun penyelenggaraan lokaliti-lokaliti yang kita akan muktamadkan sebagai lokaliti Kuala Lumpur dan lokaliti Selangor, supaya tidak berlaku pertindanan ataupun berlaku loophole ataupun berlaku ruangan yang tidak dipedulikan. Maknanya ada pembahagian yang jelas supaya masing-masing dapat laksanakan tanggungjawab yang ditetapkan. Okey, kita ada beberapa asas dan asas-asas itu adalah melibatkan penyerahan Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi bila asas-asas itu dibuat, dia kena tengok balik kepada asas dan agreement-agreement lepas. Sebab ini penting untuk kawasan-kawasan sepadan. Saya ambil contoh kalau pengalaman kita dengan Negeri Sembilan. Pengalaman kita Negeri Sembilan adalah berasaskan daripada agreement penyerahan kawasan Sungai Ujong dengan pengambilan Sungai Ujong daripada beberapa kawasan di kawasan Negeri Sembilan dan Negeri Selangor dulu. Itu antara asas agreement yang kita buat. Tapi kali ini agak moden sebab agreement yang ada adalah agreement di tahun 1969 dan tahun 71, dan juga ada agreement penyerahan wilayah Persekutuan Putrajaya. Tapi ia perlu ditentusahkan daripada segi sempadan. InsyaAllah kedaulatan setiap tapak dan inci bagi tanah di kedua-dua tempat itu akan dipelihara. Tapi kita juga kena mengambil kira aspek practicality. Practicality, kalau satu rumah terpaksa bagi dua, jadi itu takkan jadilah. Sebab finally takkanlah rumah tu nak membayar dua cukai. Takkanlah kita pula nak divide the cukai itu 3 or 4 portion. Itu tak mungkin berlaku lah. Jadi itu antara benda-benda yang saya kata agak rumit, sebab kadang-kadang ia melibatkan sempadan di dalam satu kawasan kejiranan dan melibatkan premis-premis sama ada komersial ataupun persendirian. Sudah pasti selepas MOU, kita dah tanda tangan MOU pertama, MOU kedua, kita akan memasuki MOU ketiga. So MOU ketiga ini sebelum ditandatangani kita akan bawa ke MMKN dan sudah pasti akan dipersembahkan kepada Duli Amang Menurut Tuanku bagi pihak Negeri Selangor. Dah sebelum ini, masa dengan menteri-menteri wilayah sebelum ini, saya dah tanda tangani. Itu MOU pertama biasanya kita nak tetapkan set of sempadan. Bagaimana pengiraannya, apa konsepnya, itu semua MOU pertama dan kedua lah. Dan MOU yang ketiga ni ukuran yang lebih detail, yang lebih terperinci, dan selepas tu baru kita akan muktamadkan menjelang. Itu pun ada mesyuarat harian, mesyuarat bulanan yang melibatkan department to department untuk kita selesaikan. Sudah pasti dia melibatkan cukai, di BKL ada kadarnya, kita ada kadarnya, dan penguasaan. Sekarang kalau tak penguasaan, penyelenggaraan utility dan sebagainya sudah pasti. Jadi sempadan dia perlu. Kalau tak, peta tak tetap. Jadi kita nak setkan dalam peta kawasan dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ni dia dah bercantum di antara kedua-duanya. Kalau kita lihat ceras, ada orang cakap ceras mana? Ceras Kuala Lumpur ke ceras Kajang? So orang pun dah confused. Dan lebih baik sempadan tu dibuat sebab
ia melibatkan pencukaian tanah, pencukaian pintu, melibatkan macam-macam lah perkara yang melibatkan interest between the two states. Oh tak. Ini sempadan negeri. Tak ada kaitan dengan kawasan pilihan raya. In detail kita tak ada lah. Kita akan dapat bentangan nanti. Jaraknya ada plus dia lama. Tapi kita akan bergantung dengan old agreement. Kita akan bergantung dengan old document. What are old document? Penyerahan Kuala Lumpur pada tahun 1979 atau 69. Penyerahan dan beberapa persetujuan-persetujuan lama yang dulu tidak ada ukur tentu halus. Sekarang ni ukur tentu halus tu kita nak tetapkan betul-betul supaya sah dan tepat. Setakat ini ada 18 dan insya-Allah mungkin ada 2-3 lagi yang akan dibincangkan. Yang telah dibincangkan 18-19 tadi baru 19. Yang baru ada 19 locality dan is still ongoing from time to time. Antaranya saya tak boleh sebut sebab dia orang still ongoing dan discuss. Dia melibatkan lokaliti di Gombak, dia melibatkan lokaliti di Ampang, ia melibatkan lokaliti di kawasan Hulu Langat. Tapi Gombak lebih padat kerana ia betul-betul dekat dengan pusat bandar Kuala Lumpur berbanding dengan kawasan di mana tadi, Hulu Langat. They have a different administration. Definitely if we connected, that's very good. But I think it's still ongoing process but we have to prepare and complete our plan first, or prepare our plan first before I present to the federal government, or maybe get some understanding between Greater Klang Valley and Bandaraya Kuala Lumpur. If they can include, definitely best and good for us. Unfortunately, I think they have their own interest too, especially as a pusat dagang and a pusat administration at one time. So we have to respect each other, and of course the collaboration between the two states is very important for the benefit of the country. Lebih-lebih lagi, we are contribute 25%, Kuala Lumpur contribute more than 15%, more than 45%, ataupun more than 40%, almost 40% of economy di Malaysia ni di dalam dua wilayah ni. So saya percaya boleh digabungkan, tetapi kita nak selesaikan part kita dulu before we discuss with DBKL. Actually, we just launched our PTKL recently, so that will be the window where we can work together between KL as well as. I mean, we'll have Tuan and Selangor. Yep. That's the best window for our local council to respond for any plan that are proposed by DBKL.